Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Semua sihat ke? Sihat cikgu. Sihat cikgu. Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Baik. Baguslah kalau kamu semua sihat. Cikgu nak kamu jaga kesihatan lah. Sebab cuaca sekarang kan tak menentu. Kadang panas, kadang mendung, kadang hujan kan. Jadi kamu jaga kesihatan kamu. Baik. Cikgu sekarang nak ambil kedatangan kamu, kehadiran kamu. Jadi ketua kelas kamu, Najwa. Ketua kelas kamu. Ada tak Najwa? Ada cikgu. Ada. Okey. Semua dah hadir ke Najwa? Semua hadir cikgu. Dah ada dalam Google Meet cikgu ke? Dah hadir cikgu. Saya dah bagi tahu dalam grup WhatsApp dah sudah masuk kelas cikgu. Okey, bagus. Tahniah sebab semua hadir dalam kelas cikgu pada hari ini. Walaupun kelas cikgu dilangsungkan secara dalam talian. Jadi cikgu percaya dan yakin bahawa kamu semua ini adalah pelajar-pelajar contoh, pelajar cemerlang, pelajar terbaiklah bagi di sekolah kita nanti. Jadi cikgu doakan kamu berjaya nanti. Jadi cikgu sekarang nak tunjukkan kamu 4 gambar yang cikgu dah tayangkan. Di sini cikgu ada nyatakan mana satu jadi idaman hati kamu. Cikgu nak yang pertama ni cikgu nak kamu pilih antara rumah yang pertama dan rumah yang kedua. Cikgu nak tanya kepada Adila. Adila ada tak Adila? Ada cikgu. Ada, baik. Adila, kamu yang mana satu jadi idaman hati kamu? Rumah yang pertama ke rumah yang kedua? Kalau saya rumah pertama cikgu. Yang pertama. Kenapa Adila pilih rumah yang pertama? Apa ciri-ciri yang Adila tengok yang menyebabkan Adila nak pilih rumah yang pertama ni? Lebih moden cikgu. Lebih moden. Baik, bagus. Betul lah apa yang Adila cakap kalau dia nak rumah yang moden, yang cantik, nampak elegan kan. Jadi nampak mewah lah di situ. Terima kasih Adila atas jawapan. Jadi untuk gambar yang ketiga dan keempat ni, gambar telefon. Yang ini cikgu nak tanya kepada Balkis. Balkis ada tak? Putri Balkis? Ada cikgu. Ada. Putri Balkis, yang mana satu jadi idaman hati Balkis untuk pilihan telefon ni? Telefon yang pertama ke yang kedua? Telefon yang pertama cikgu. Yang pertama. iPhone ni. Kenapa Betul Balkis? cikgu. Kenapa Kerana kamu kamera dia cantik. Dan kamera dia cantik? Mesti kamu suka ambil gambar ni kan? betul cikgu. Saya suka OOTD. Okey. Baik, jadi kamu semua dapat lihatlah Adila tadi dia pilih rumah yang pertama sebab ciri dia moden, dia cakap. Kalau Balkis pula dia pilih telefon sebab kamera dia cantik. Dia ada ciri-ciri tertentu yang menjadikan dia nak memilih barangan tu lah. Itu dari konsep kamu adalah dari segi pembeli kan. Jadi cikgu nak kamu bayangkan, sekiranya kamu menjadi seorang majikan, jadi bos di tempat satu syarikat lah nanti bila kamu dah berjaya kan, mesti kamu ada ciri-ciri pekerja idaman kamu. Jadi untuk topik hari ni, cikgu akan ajarkan topik pekerja idaman ni lah. Jadi cikgu juga dah tetapkan satu objektif pembelajaran untuk kamu semua capai lah. Pada akhir sesi pembelajaran ni, cikgu dapat pastikan kamu akan membina sekurang-kurangnya satu perenggan isi yang mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas secara terancang. Jadi keempat-empat ayat inilah yang akan menjadikan ia satu perenggan. Jadi seterusnya cikgu nak kamu buka satu lembaran buku teks pada halaman 36. Semua dah buka ke?
Sudah cikgu. Oh. Ya. Okey. Pada muka surat 36 ni, kamu dapat lihat kan, di sini ada ciri pekerja cemerlang. Ada 5. Yang pertama adalah menepati masa. Yang kedua, celik teknologi. Yang ketiga, mengamalkan gaya hidup sihat. Yang keempat, cekap berkomunikasi. Dan yang kelima, berilmu pengetahuan. Baiklah, tadi cikgu ada cakap untuk kamu bina macam mana nak membina perenggan isi ni. Jadi cikgu akan ajar satu-satu sebelum kamu membuat latihan. Cikgu akan ajar satu-satu. Dalam perenggan isi ni dia akan dimulai dengan ayat topik dan diikuti dengan ayat huraian, diikuti pula dengan ayat contoh dan akhir sekali ayat penegas, dan ia akan menjadi perenggan isi. Jadi kamu mesti nak tahu apa itu ayat topik kan. Isi yang cikgu ambil berdasarkan dalam muka surat 36 tadi, menepati masa. Ayat topiknya adalah yang ini cikgu bina. Ayat topik adalah ayat untuk kamu memperkenalkan isi kamu lah. Isi ni cikgu terangkan balik isi cikgu menepati masa. Jadi pekerja yang cemerlang haruslah sentiasa menepati masa dalam segala situasi. Dan yang kedua, ayat huraian. Apa ayat huraian ni Jadinya ayat huraian ni adalah ayat untuk menghuraikan ayat topik kita tadi. Jadi cikgu akan cadangkan kamu untuk amalkan kaedah 4W dan 1H. Apa 4W 1H tu? 4W tu adalah what, why, when, dan who. H tu adalah mewakili how. Jadi kalau bahasa Melayu, apakah, mengapakah, bilakah, siapakah, bagaimanakah. Jadi untuk cikgu huraikan balik ayat topik kita tadi yang ini, dia lebih sesuai untuk mengapakah, dia tanya sebab, lebih sesuai lah. Jadi cikgu akan huraikannya. Jadi hal ini demikian kerana seseorang yang menepati masa menunjukkan bahawa dia seorang berdisiplin tinggi dan komited terhadap kerja yang dilakukan. Baiklah. Yang seterusnya, yang ketiga yang ada dalam perenggan isi adalah ayat contoh. Ayat contoh ni pula adalah ayat yang untuk menghuraikan ayat topik kita dan ayat huraian tadi. Jadi dia mesti berkaitlah antara dua ni. Jadi contohnya, pekerja tersebut boleh hadir mesyuarat yang ditetapkan 10 minit sebelum dimulakan untuk membuat persiapan diri yang rapi. Jadi ini adalah contoh untuk menerangkan ayat huraian kita tadi. Dan ayat yang terakhir dalam ayat penegas, kita terangkan balik ayat topik kita tadilah, untuk menerangkan isi kita tu agar nampak lebih tegaslah. Kita tegaskan balik kenapa. Jadi oleh itu benarlah masa itu emas kerana masa itu sangat berharga bagi pekerja untuk mengukur tahap disiplin mereka. Bila dah semua jadi kan, yang tadi ayat pertama topik, kedua huraian, ketiga contoh, keempat penegasan, dan yang terakhir jadilah perenggan isi. Baiklah, untuk ini cikgu nak minta seorang pelajar untuk baca satu perenggan isi. Kali ni cikgu tak nak pilih, tapi cikgu nak tanya yang sukarela. Ada yang sukarela tak? Kalau tak ada, cikgu akan pilih. Tapi untuk sementara ni cikgu nak tanya, ada yang sukarela nak baca tak? Saya cikgu. Siapa tu? Saya Adila cikgu. Adila. Baik Adila. Boleh Adila baca?
Boleh. Pekerja yang cemerlang haruslah sentiasa menepati masa dalam segala situasi. Hal ini demikian kerana seseorang yang menepati masa menunjukkan bahawa dia seorang berdisiplin tinggi dan komited terhadap kerja yang dilakukan. Contohnya, pekerja tersebut boleh hadir mesyuarat yang ditetapkan 10 minit sebelum dimulakan untuk membuat persiapan diri yang rapi. Oleh itu, benarlah masa itu emas kerana masa itu sangat berharga bagi pekerja untuk mengukur tahap disiplin mereka. Baiklah. Terima kasih Adila atas sukarela untuk baca tu. Nanti kamu boleh WhatsApp cikgu untuk dapatkan hadiah kamu kerana kamu sukarela untuk jawab. Jadi yang lain, cikgu nak tanya kamu, yang ini ayat yang pertama ni ayat apa? Yang ni cikgu nak tanya Yalia. Mana Yalia? Dia senyap je hari ni. Yalia? Alia? Hilang ya? Ya cikgu. Maaf cikgu. Tadi saya pergi tandas. Pergi tandas cakap Alia. Sebab kita dalam kelas. Walaupun dalam kelas macam ni bagi tahu cikgu. Maaf cikgu. Emergency cikgu. Ya, tak apa. Okey, ayat. Ya cikgu. Ayat yang pertama ni ayat apa? Ayat pertama tu ayat topik cikgu. Ayat topik. Ya cikgu. Ayat yang kedua ni? Ayat kedua tu ayat huraian cikgu. Dari hal ini demikian sampai dekat dilakukan. Okey, betul. Ketiga tu? Yang ketiga tu ayat contoh cikgu. Dari mana? Dari contohnya sampai dekat rapi. Okey, bagus. Yang terakhir? Dan yang terakhir adalah ayat penegas. Dari oleh itu sehinggalah kepada mereka. Okey, bagus. Tahniah, Alia. Lain kali nak pergi tandas bagi tahu. Okey. Kamu semua dah faham apa yang cikgu anggaplah kamu semua dah faham apa yang cikgu dah ajar. Jadi cikgu nak bawa kamu kepada satu aktiviti secara berkumpulan. Aktiviti ni cikgu adakan secara dalam Google Slide. Sekejap cikgu bagi pautan. Nanti dalam kumpulan tu cikgu dah dalam Google Slide tu cikgu dah sediakan nama-nama kumpulan. Dalam tu ada 3 kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Dan dalam tu dah ada nama 3 orang dalam satu kumpulan. Jadi kamu boleh masuk ke dalam Google Slide ni. Semua dapat masuk tak? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey, bagus. Jadi kamu boleh bekerjasama dengan rakan-rakan kamu. Kumpulan 1 ni adalah ada Adila, Balkis, Syuhada. Kumpulan 2 ada Najwa, Nazhani dan Arisha. Dan kumpulan 3 ni ada Yalia, Firdaus dan Amiruddin. Cikgu, saya nak tanya kenapa slide ni saya tak boleh type? Tak boleh type? Iya cikgu. Mungkin cikgu kena setting dekat share tu kot. Jadikan kami sebagai editor sebab saya tak boleh type cikgu. Dah, cikgu dah letak dah editor. Yang mana yang kamu? Oh, baik cikgu. Wawa boleh tak? Boleh dah. Saya silap guna email lain tadi cikgu. Baiklah, tadi cikgu telah pun terangkan kepada kamu semua mengenai topik pembelajaran kita iaitu ciri-ciri pekerja cemerlang. Dan kita pun dah tengok secara mendalam mengenai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Cikgu yakin dan pasti kamu semua telah pun memahami dan mengetahui cara untuk mengaplikasikan penulisan ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegasan. Jadi kamu diberi masa selama 5 minit untuk menyelesaikan tugasan ni. Masa kamu bermula dari sekarang. Okey.
Setakat ni cikgu dah nampak kumpulan 2 dah mula menulis sehingga kepada ayat penegasan. Bagus, pantas buat kerja ya. Kumpulan 1 pun sama, sekarang di bahagian ayat huraian. Kumpulan 3, mana dia? Yalia, Firdaus, Amiruddin. Masih tak nampak apa-apa perkembangan lagi. Tengah tarik cikgu. Okey. Kumpulan 3, okey tak? Okey, Semua Nuriana. tak lah cikgu. Okey. Okey, baik. Cikgu nampak. Nuriana sedang tarik. Okey. Ahli lain tolong berfungsi sama. Mana Firdaus, mana Amiruddin. Bantu kawan kamu sebab ni tugasan berkumpulan. Jadi kamu kena buat bersama-sama untuk selesaikannya. Okey? Baik. Tak apa. Ambil masa cikgu tunggu kamu. Kita pun ada lagi 2 minit. Baik, kumpulan 3, ayat huraian dan ayat topik selesai. Tinggal ayat contoh dan ayat penegasan. Okey, boleh. Kamu teruskan, cikgu yakin kamu boleh buat. Okey, sementara kumpulan 3 menghabiskan tugasan mereka, cikgu nak minta kumpulan 1 dan kumpulan 2, kamu tolong bincang dan cari seorang wakil, okey, untuk kita akan buat pembentangan kejap lagi. Okey, cikgu nak minta seorang wakil daripada setiap kumpulan untuk mempersembahkan apa yang anda telah tulis pada tugasan anda tadi. Kumpulan 1 dan 2, boleh tak tolong kamu copy semula keseluruhan ayat dan letak pada bahagian perenggan isi. Sebab kita nak tengok satu perenggan yang lengkap dari ayat topik sehinggalah ayat penegasan. Boleh? Kumpulan 1 dan 2, cikgu. Boleh. Baik, bagus Tanya. Terima kasih atas responnya. Okay, kumpulan 3 dah selesai. Cikgu nak tunggu kumpulan 3 tolong masukkan di bahagian perenggan isi juga. Baik cikgu. Baik, terima kasih. Okay, cepat cikgu. Kita ada lagi 1 minit. Baik, kumpulan 1 hampir selesai. Kumpulan 2 mengikuti dan kumpulan 3 juga mengikuti. Okey, baik. Kumpulan 3 okey tak tu? Okey cikgu. Baik. Teruskan kerja kamu. Okey, kumpulan 1 selesai betul? Kumpulan 1? Dah selesai cikgu? Baik, ayat kumpulan 1 ngomong hantar tepat pada masanya. Kumpulan 2 pun dah selesai betul? Dah cikgu. Bagus, Tanya. Kumpulan 3 pun dah selesai betul? Dah. Baiklah, seperti yang telah cikgu cakap sebentar tadi. Okey, cikgu nak minta wakil daripada kumpulan 1 untuk membentangkan hasil penulisan kumpulan anda. Dipersilakan kumpulan 1. Saya cikgu. Baik, Balkis, silakan. Okey. Antara ciri pekerja cemerlang yang diperlukan dimiliki oleh setiap pekerja ialah memiliki kemahiran celik teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana kemahiran teknologi merupakan satu kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dengan segala perubahan teknologi ketika ini. Penggunaan teknologi juga bukanlah perkara baru, malahan ia juga merupakan sebahagian daripada keperluan manusia, keperluan kehidupan manusia ketika ini. Sebagai contoh, teknologi diperlukan oleh setiap pekerja untuk membolehkan mereka berurusan dengan pihak asing walaupun berada pada jarak yang jauh
Misalnya menggunakan aplikasi Google Meet dan Skype. Oleh itu, jelaslah bahawa kemahiran celik teknologi merupakan satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Baik, bagus. Terima kasih Balkis. Tapi boleh tak cikgu nak minta Balkis tolong kenal pasti yang mana satu ayat topik, yang mana ayat huraian, yang mana ayat contoh dan yang mana ayat penegasan. Boleh Balkis nyatakan pada cikgu? Boleh cikgu? Baik, silakan. Ayat topik ialah antara ciri pekerja cemerlang yang diperlukan dimiliki oleh setiap pekerja ialah memiliki kemahiran celik teknologi. Ayat huraian, hal ini dikatakan demikian kerana kemahiran teknologi merupakan satu kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dengan segala perubahan teknologi ketika ini. Penggunaan teknologi juga bukanlah perkara baru, malahan ia juga merupakan sebahagian daripada keperluan kehidupan manusia ketika ini. Okey, ayat contoh. Sebagai contoh, teknologi diperlukan oleh setiap pekerja untuk membolehkan mereka berurusan dengan pihak asing walaupun berada pada jarak yang jauh, misalnya menggunakan aplikasi Google Meet dan Skype. Dan yang terakhir, untuk ayat penegasan ialah oleh itu, jelaslah bahawa kemahiran celik teknologi merupakan satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Baik, bagus. Terima kasih Balkis. Kamu memberi jawapan yang sangat tepat dan betul seperti mana yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Tanya Balkis dan kumpulannya. Dan cikgu yakin kumpulan lain juga telah berjaya membuat satu jawapan yang bernas dan betul seperti kumpulan satu telah laksanakan. Baik, tahniah semua cikgu ucapkan kerana berjaya menyelesaikan tugasan anda tepat pada masanya. Baiklah, untuk itu disebabkan kita pun kesuntukan masa, jadi cikgu nak berikan sedikit buah tangan lah kepada kamu tau, sebagai tanda penghargaan kepada kamu semua sebab kamu semua berjaya menyelesaikan tugasan atau latihan sebentar tadi dengan berkesan. Baik, jadi cikgu akan berikan pada kamu latihan pengukuhan yang mana kamu perlu selesaikan latihan pengukuhan ini dan kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Sekejap cikgu paparkan link pautan latihan ini di ruangan chat. Baiklah, cikgu telah pun memuat naik pautan untuk latihan kamu. Jadi cikgu minta kamu semua tolong selesaikan latihan tersebut sebelum kelas yang akan datang ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, boleh tak cikgu nak minta seorang wakil daripada kamu semua, siapa yang sudi untuk mewakilkan diri untuk menceritakan semula, merumuskan semula apa yang telah kamu pelajari hari ini. Cikgu rasa cikgu nak panggil Nurliana, boleh? Boleh cikgu. Baik Nurliana, apa yang kamu telah pelajari hari ini? Apa yang kamu telah dapat daripada pembelajaran kita hari ini? Hari ini saya dah belajar 4 ayat. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Dan keempat-empat ayat tu dah jadikan kami dapat buat satu perenggan isi cikgu. Baik, betul. Tepat apa yang Nurliana berikan sebentar tadi. Baik, cikgu nak minta seorang lagi pelajar untuk nyatakan contoh bagi ayat topik, ayat huraian, ayat huraian, ayat topik, contoh dan juga ayat penegasan berdasarkan apa yang telah kamu pelajari sebentar tadi. Untuk itu, cikgu nak panggil Nurul Najwa, boleh? Boleh cikgu. Baik, silakan Nurul Najwa. Cikgu saya kena bagi contoh 4-4 ayat tu ke? Ya Nurul Najwa, sebaiknya bagi ke 4-4. Okey, contoh bagi ayat topik. Seterusnya, ciri-ciri pekerja cemerlang ialah cekap berkomunikasi. Contoh ayat huraian, hal ini dikatakan demikian kerana
Kemahiran berkomunikasi merupakan kemahiran yang harus dimiliki oleh setiap pekerja kerana sikap ini dapat memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan individu lain dengan berkesan. Contoh bagi ayat contoh, pekerja digalakkan untuk mahir berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Sebagai contoh, berupaya berkomunikasi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa asing yang lain. Misalnya seperti bahasa Jepun. Ya, betul. Contoh ayat penesturi itu jelaslah bahawa kemahiran cakap berkomunikasi merupakan elemen yang penting dalam usaha untuk mencapai ciri-ciri pekerja cemerlang. Baiklah, betul. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh Nur Najwa dan juga Nuliana. Okey, apa yang kamu dua-dua nyatakan tadi tu betul. Okey, apa yang kita telah pun pelajari pada hari ini. Baiklah, walau bagaimanapun suka cikgu untuk ingatkan. Okey, ketika sekarang ni kamu semua berada di tingkatan 2, betul? Betul tak Fajar? Betul cikgu. Okey, betul. Jadi, laluan kamu, kerjaya kamu untuk ke masa depan masih lagi panjang. Jadi, dengan peluang yang ada sekarang ni, kamu dinasihatkan, cikgu nasihatkan sangat-sangat, tolonglah manfaatkan sebaik-baiknya, okey, untuk kamu mendapat masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Dan cikgu yakin dan pasti semua orang ada cita-cita yang tersendiri kan? Betul tak? Betul tak Memberi? Betul cikgu. Betul, okey, pandai. Jadi buatlah yang sehabis baik, usaha yang sehabis baik untuk mencapai cita-cita kamu yang kamu telah impikan sejak kecil lagi. Okey, sekian itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa untuk kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Razali bin Ayub dan rakan-rakan. Saya Nurliana binti Hasan, pemegang nombor metrik di 201110897174. Refleksi bagi makro pengajaran yang telah saya lakukan pada 15 minit pertama adalah pada set induksi saya telah menggunakan 4 keping gambar untuk menarik minat murid yang dan pada akhirnya saya telah mengaitkannya dengan topik pembelajaran. Dalam makro pengajaran ini saya gunakan model kooperatif dan dalam fasa memberitahu saya telah memberitahu murid bagaimana untuk membina perenggan isi. Saya menjelaskan secara terperinci beberapa jenis ayat yang perlu ada dalam perenggan seperti ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Kemudian fasa transisi pula saya memaklumkan kepada murid bahawa aktiviti kumpulan dijalankan dalam Google Slides dan murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan terdiri daripada 3 orang. Antara kelemahan yang saya dapati bahawa saya memberi peringatan semasa pengajaran menyebabkan situasi menjadi sedikit tegang, namun niat saya hanyalah sekadar untuk murid memberi perhatian semasa saya mengajar. Selain itu, aktiviti kumpulan secara Google Slides yang dijalankan mengalami sedikit masalah oleh seorang murid kerana tidak dapat mengedit bahan yang diberi menyebabkan murid tersebut tidak menggunakan email yang telah saya tambah dalam tetapan Google Slides. Antara penambahbaikan yang perlu saya lakukan adalah saya mestilah memberi peringatan yang secara lebih awal kepada murid sebelum memulakan pengajaran agar murid lebih waspada dalam setiap tindakannya. Selain itu, saya sepatutnya menggunakan aplikasi Jamboard atau Padlet agar tidak berlaku masalah seperti tadi dan ia lebih mesra pengajaran yang membolehkan murid mengedit tanpa perlu meminta izin melalui email guru. Baiklah, setakat ini sahaja refleksi makro pengajaran saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Razali Ayub selaku pensyarah bagi kursus PMP 3133 iaitu kursus Kokurikulum dan Pedagogi Bahasa Melayu serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Nur Alia Sabarina binti Muhammad Nazrin merupakan pelajar yang memegang lambakan matrik D201910891220. Berdasarkan pengajaran makro yang telah saya laksanakan, model pengajaran kooperatif telah dipilih bagi melaksanakan sesi pengajaran ini. Menerusi model pengajaran kooperatif, terdapat 6 langkah utama yang telah dilaksanakan iaitu dimulakan dengan set induksi, kemudian fasa memberitahu, diikuti dengan fasa transisi, kemudian fasa aktiviti kumpulan, penilaian dan juga fasa penutup. Berdasarkan pengajaran yang telah dilaksanakan, kelebihan yang saya telah kenal pasti ialah saya dapat mengendalikan kelas tersebut dengan teratur dan baik dan penggunaan bahasa yang kemas dan juga teratur sepanjang pengajaran tersebut yang menyebabkan para pelajar saya dapat memahami segala arahan yang telah diberikan kepada mereka lalu mereka dapat melaksanakan tugasan dengan baik seperti yang telah dirancangkan. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan yang telah saya kenal pasti iaitu saya kurang mendapat respon daripada pelajar dengan aktif. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin disebabkan oleh kekurangan saya untuk mengendalikan sesi komunikasi tersebut dengan lebih berkesan dan ianya juga disebabkan oleh terdapat para pelajar yang menghadapi masalah rangkaian internet. Justru itu, inisiatif yang telah saya kenal pasti untuk memperbaiki kelemahan tersebut ialah saya perlu memberikan cenderahati atau ganjaran kepada pelajar yang sudi atau berkemampuan untuk memberi respon dengan baik dan memberi pujian kepada mereka yang boleh memberikan respon dengan baik. Dan langkah yang kedua adalah saya perlu mewujudkan unsur kecindan sepanjang pelaksanaan kelas tersebut agar para pelajar lebih terhibur dan mudah mengikuti sesi pembelajaran dengan lebih baik dan berkesan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.